Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua murid tahun 4. Kita bertemu kembali untuk subjek Bahasa Melayu dan tajuk pada hari ini ialah Ukiran Penyeri Alam. Jom kita tengok objektif untuk hari ini. Murid dapat mengisi sekurang-kurangnya 3 tempat kosong dengan imbuhan akhiran yang sesuai mengikut konteks. Jadi, kita buka buku teks, muka surat 78. Jadi, pada muka surat 78, ini adalah paparannya. Ini adalah sebuah teks. Sebenarnya ini adalah teks email daripada Dayang kepada Minli, dan perkaranya ialah clearing di Sarawak. Okey, kita tengok teks ni dengan lebih dekat. Baik, tajuknya ialah Ukiran Penyeri Alam. Dayang Rosni menghantar email kepada Minli untuk bercerita tentang seni ukiran yang ada di Sarawak. Okey, seperti yang murid tahu, email ni ialah electronic mail elektronik, iaitu kita tak perlu tulis atas kertas dan hantar melalui postman, tapi kita tulis menggunakan komputer ataupun handphone dan kita hantar secara maya. Jadi dia akan terus dapat, macam kita WhatsApp tu, lebih kurang macam tu. Kita email je, orang sana terus dapat. Jadi tak perlu kita gunakan postman yang memerlukan masa dalam 3-4 hari ataupun seminggu untuk sampai, macam zaman dulu-dulu. Sekarang ni dah moden, kita guna email. Okey, jadi Dayang ni dia kata, kehadapan sahabatku Minli, semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, tujuan saya menulis email ini adalah untuk bercerita tentang seni, tempat kosong, clearing di negeri Sarawak. Okey, clearing ni adalah sejenis seni ukiran, dan macam mana bentuk ukiran dia tu? Okey, kita tengok ni gambar ni. Okey, ini dia. Jadi sebab itulah dia kata penyeri halaman. Jadi halaman rumah kamu letakkan seni ukiran clearing ni. Okey, dia nampak sangat gah dan sangat eksklusif. Sebab dia punya seni ukiran dia tu, seni ukiran yang memang unik. Jadi kalau selalunya kalau kamu nampak tiang ataupun apa-apa seni ukiran yang berbentuk lebih kurang macam ni, kemungkinan tuan rumah tu adalah orang Sarawak ataupun pernah menetap di Sarawak, ataupun kamu akan nampak ukiran macam ni di negeri Sarawak, dan mungkin tak ada dekat negeri kita ni. Mungkin dekat negeri kita ni ada ukiran-ukiran yang lain. Okey, dia kata masyarakat tempatan perlu mengetahui seni ukiran tangan ini demi memelihara kesenian tersebut. Clearing ialah tiang kayu yang digunakan oleh suku kaum di Sarawak. Clearing biasanya didirikan di kawasan kediaman berada sahaja. Kayu yang menjadi ialah batang kayu pokok belian. Pokok belian yang tidak mudah reput akibat pengaruh cuaca dan serangga perosak. Kayu pokok belian ni, pokok belian ni adalah sebatang kayu yang sangat-sangat tahan lasak. Jadi kalau kamu nak beli kayu yang daripada pokok belian ni, harga dia sangat mahal. Batang pokok belian ditebang dan diukir dari atas ke bawah dengan motif-motif ukiran yang mempunyai makna tertentu. Batu besar berbentuk sfera dan leper diletakkan di atas clearing untuk menstabilkannya. Jadi kamu tengok ada batu besar bawah tu, dia letak untuk nak stabilkan yang clearing tersebut. Terdapat clearing yang mencecah ketinggian sehingga 10 meter. Tinggi bayangkan 10 meter tinggi dia tu. Kalau 1 meter panjang lebih kurang macam ni, darablah 10. Tinggi.
Okey, fungsi keliring berubah mengikut peredaran zaman. Keindahan ukiran keliring telah dijadikan mercu budaya Sarawak. Jadi dia macam jadi trademark lah dekat negeri Sarawak ni. Kalau kamu tengok je keliring ni, okey dah tahu dah. Ni mesti Sarawak. Macam tu. Keunikan tersebut dapat dijadikan produk dan landscape. Contohnya macam kalau dekat Negeri Sembilan. Kalau Negeri Sembilan, apa yang menjadi mercu tanda Negeri Sembilan ni? Bumbung yang berbentuk Minangkabau tu, yang ada tanduk macam tanduk kerbau tu. Itu adalah mercu untuk Negeri Sembilan. Sarawak inilah dia. Okey, sampai di sini saja saya kali ini. Salam saya untuk keluarga kamu di sana. Surat saya dengan ucapan terima kasih. Okey, dekat sini apa yang dia nakkan kamu buat ialah dia nak kamu isikan tempat kosong tersebut dengan menggunakan perkataan beserta imbuhan akhiran yang sesuai. Jadi pilihan dia dah ada dekat sini tadi, yang dekat bahagian bawah tu. Okay, dah ada pilihan dia. Jadi sebelum kita tengok kepada pilihan tersebut, kita tengok dulu apa itu imbuhan akhiran. Okey, semalam kita telah belajar imbuhan awalan. Maksudnya dia berada di awal kata dasar tersebut. Tapi kalau imbuhan akhiran, maksudnya akhir. Akhir tu maksudnya di belakang sekali. Kalau kamu berlari 100 meter, siapa yang akhir sekali? Akhir sekali ialah orang yang paling belakang. Okey, jadi imbuhan akhiran ni terbagi kepada 3, iaitu an, kan dan i. Okey, jadi kita tengok contoh satu persatu. Kita tengok an dulu. Okey, makan. Kita tambah an jadi makanan. Uwayan, ampayan. Okey, itu adalah imbuhan akhiran an. Okey, kita tengok pula kan. Masuk, tambah dengan kan jadi masukkan. Gunakan, basuhkan. Okey, kita gunakan imbuhan akhiran kan untuk perkataan-perkataan tersebut. Dan kalau i, baiki, dampingi. Okey, kata dasarnya ialah baik dan damping. Tapi kita tambah I dekat belakang jadi baiki dan damping. Okey, itu adalah imbuhan-imbuhan akhiran yang terdapat dalam tata bahasa yang boleh kamu gunakan untuk kamu isi jawapan tersebut, tapi jawapannya sebenarnya telah disediakan. Okey, ini adalah jawapan-jawapannya. Okey, jadi kamu tengok dekat sini. Okey, ini adalah imbuhan akhiran yang ada. Contohnya pilihan, okey, an. Golongan, an. Terangan, an. Akhiri, i. Coretan, an. Hiasan, an. Ukiran, an. Sampaikan, kan. Bahagian, an. Jahitan, an. Dan hindari, i. Jadi ini semua ada dalam imbuhan akhiran yang cikgu terangkan tadi, iaitu an, kan dan i. Jadi ini adalah pilihan jawapan yang perlu kamu isi ke dalam ruangan kosong itu tadi. Okey, jadi tugasan dia ialah murid dapat mengisi tempat kosong dengan imbuhan akhiran yang sesuai mengikut konteks. Jadi cara nak buat dia adalah seperti ini. Tuliskan tajuk, gariskan. Okey, kemudian daripada siapa dan kepada siapa, macam dalam buku teks. Jadi, okey, perkara keliring di Sarawak. Okey, tuliskan juga langkau satu baris. Lepas tu ikut teks itu tadi. Kehadapan sahabatku Minli, semoga apa-apa-apa sampailah habis. Dan kena tengok dia ada perenggan. Jadi kamu kena tengok perenggan dia tu, kena langkau satu baris. Dan kalau masuk je perenggan kedua dan hinggalah akhir, kamu tengok dia ada langkau satu jari dekat depan dia. Murid semua, cikgu pasti dah mahir tentang perenggan tersebut. Sebab cikgu dah selalu ingatkan kamu di dalam kelas. Jadi pastikan bila kamu hantar
jawapan kamu nanti, tugasan kamu nanti, cikgu nak perkara tersebut kamu buat dengan betul. Okey, jadi tulislah sampai habis dan pastikan jawapan yang kamu isi tu, contohnya kamu isi perkataan ukiran. Jadi, kamu dah isi ukiran tersebut, gariskan jawapan kamu. Sebab kalau kamu tak gariskan, susah cikgu nak cari jawapan yang kamu tulis. Kamu gariskan jawapan tersebut. Okay, boleh? Mudah saja kan? Selamat menjawab. Bye-bye.